Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan dalam bab 9 iaitu Solution of Triangles. Tapi kali ini kita akan sambung dengan rule yang kedua iaitu cosine rule. Sebelum ni kita dah belajar sine rule. Jadinya hari ini kita akan sambung cosine rule. Okey, so bagi pelajar-pelajar yang masih yang baru lihat video ini, maybe dia terlepas yang sine rule, boleh lihat 9.1. Okey, tapi hari ini kita nak membincangkan tentang cosine rule. Okey, so cosine rule. Okey, so yang apa yang dipaparkan di sini, ini adalah formula. Okey, formula yang akan kita gunakan sepanjang perbincangan kita untuk video kali ini. Okey, dia sebenarnya untuk menggunakan cosine rule ni, saya lebih suka untuk kalau tunjukkan ada dua jenis triangle yang kita boleh gunakan. Okey, sebagai contoh, kalau kita ada angle, contoh angle tu adalah 30 dan bersebelahan dengan angle tersebut mesti ada nilai. Okey, sebagai contoh 6 ataupun 7. So kalau kita ada jenis triangle yang begini, barulah kita boleh menggunakan angle untuk mencari length untuk this one. Apakah lengthnya? So dia punya syaratnya adalah untuk menggunakan cosine rule mesti angle tersebut mempunyai garisan pada sisinya. Okey, lagi sekali contohlah. Okey, kalau kita ada angle dekat sini 40 degree, so pada sisi angle tersebut mesti ada nilai. Okey, sebagai contoh 7 ataupun 8, and then barulah boleh kita mencari nilai pada opposite angle tersebut. Okey, dan lagi satu, okey, untuk menggunakan cosine rule, kita kalau ada triangle di mana kesemua sisi, okey, sebagai contoh kesemua sisi ada nilai. Okey, kalau kesemua sisi ada nilai, kita boleh mencari mana-mana angle. Tak kira angle yang pertama pun boleh cari, angle yang kedua pun boleh cari, angle yang ketiga pun boleh cari, dengan syarat ketiga-tiga sisi ada. Okey, so lagi sekali contohnya, kalau kita ada triangle dan semua sisi dia mempunyai nilai. Okey, semua sisinya mempunyai nilai. Okey, kita boleh mencari semua angle ini dengan menggunakan cosine rule. Okey, dengan syarat semua sisi ada. Okey, so tadi itulah dua case yang saya nak tunjukkan. Okey, kalau ada pelajar tanya macam mana sebenarnya kita nak tahu guna cosine rule ataupun sine rule. Okey, so kalau nak guna cosine rule, pastikan syarat ini adalah. Okey, alright. So untuk formulanya adalah, okey, so formula kita ada small letter. Okey, kita ada small letter di sini, small letter, dan juga kita ada capital letter. Okey, capital letter dekat sini. Okey, so untuk small letter ni adalah untuk menyatakan dia punya length. Okey, untuk capital letter ni pula adalah untuk angle. Okey, lagi satu, saya suka kalau kita nak gunakan formula ini, okey, pastikan hujung dengan hujung ni mesti opposite. Okey, hujung dengan hujung mestilah opposite. Okey, this one
A ni mesti opposite. Okey, maksudnya angle yang berada dekat sini, angle A ni, okey, mesti opposite. Okey, hujung dengan hujung. Kita tak kisahlah kalau A, maksudnya A lah. Kalau awak ambil C, maksudnya dekat sini. Kalau ambil B, awak ambil dekat sini. Okey. Okey, tak apa. Kita cuba satu example kat sini. Okey, kita faham. Awak faham ke tak? Okey. Yang pertama, okey, kita ada A. Okey, opposite-nya terhadap dekat sini kan, CB. Okey, opposite dia adalah garisan CB. Okey. So therefore CB dulu, okey, kita letak kat sini, okey, CB kuasa 2 sama dengan opposite-nya adalah 80. Okey. So saya kata tadi, first of all kita lihat pada opposite dia. Okey, opposite-nya adalah 80 dan juga CB. Okey. Tapi kena letak square lah. Okey, lepas tu barulah kita isikan 8 kuasa 2 tambah dengan, okey, 9 kuasa 2. Okay, this one tolak dengan 2, ulang balik 8 9. okey, oh sorry, yang this one cos. Okey, so yang pertama opposite dia dulu. Okey, kita lihat kepada dia punya opposite dan pastikan this one adalah length dan pastikan this one adalah angle. Okey, lepas tu barulah kita isikan 8 9 and then ulang balik 8 9. Okey, 2 ni ini memang formula 2, tolak 2. Okey, so kita buat lagi sekali. Okey, contoh untuk this one, kita ada angle. Okey, kita ada angle kat sini. Angle kena opposite dengan garisan. So garisan dia garisan apa? Garisannya adalah garisan CB square. Okey, opposite dengan siapa? Dengan cos 70. Okey, so this one perlu opposite. Okey, lepas tu barulah kita continue. Kita lihat kepada 5, lepas tu tambah dengan 3 and then tolak 2. Okey, ulang balik 5 3. Macam tu. Okey, so dan again negatif 2 ni memang formula dia. Okey, so yang tadi ni ulang balik sahaja. Okey, itulah cara nak menggunakan cosine, macam mana kita nak mengisi, okey, formula yang telah diberikan. Okey, alright. So sekarang ni kita kalau dah faham bagaimana nak isi formula tersebut, kita teruskan kepada menjawab soalan lah. Okey, so soalan 3 dia kata solve the following triangle, find the length of AC. Okey, so sekarang ni kita nak find the length of AC. Okey, kita tak tahu berapa AC ni. Okey, yang pertama tadi macam mana? Angle. Okey, angle opposite dia. Okey, so opposite-nya, length-nya adalah AC square sama dengan, okey, opposite-nya adalah terhadap cos 40. Okey, ingat this one mesti opposite. Lepas tu barulah kita tengok 23 kuasa 2 tambah dengan 25 kuasa 2. Okey, tolak dengan 2, ulang balik 23 25. Okey, semudah saja macam tu. Dan kita terus tekan kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. 23 kuasa 2 tambah 25 kuasa 2. Okey, tolak dengan 2 23 25 cos 40. Okey, awak akan dapat 273.0405. So lepas tu kita nak AC, itu untuk AC square.
Okey, itu adalah jawapan untuk AC square 273.05. Okey, kita nak AC sahaja, so therefore kita punca kuasa 273.05, okey, iaitu punca kuasa adalah 16. Okey, kita dah punca kuasa 16.52 cm. Okey, so macam itu sahaja cara penggunaan cosine rule. Okey, kita test lagi sekali macam mana untuk example yang keempat. Alright. So yang pertama kita tengok apa? Find the length of EG. Okey, kita nak EG. Apakah itu EG? Okey, so kita tengok angle tu berdepan dengan EG. So kita boleh gunalah cosine rule. EG square sama dengan, okey, yang beropposite dia adalah cos 113. Alright. So this one adalah dia punya opposite, dan kita lihat pada 5.6 square tambah dengan 8.1 square tolak 2 ulang balik 5.6 8.1. Okey. Dan macam biasa kita tekan kalkulator. 5.6 kuasa 2 tambah 8.1 kuasa 2 tolak 2 5.6 8.1 cos 113. Okay, so this one adalah 132.42. Ni untuk EG square. Kita tak nak EG square, kita nak EG sahaja. So kita punca kuasa 132.42. Okay, punca kuasa. So kita akan dapat 11.51 cm. So itu sahaja, okay, cara penggunaan cosine rule. Okay, mudah saja kat situ. Okay, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, find the value of theta. Okay, kita nak theta in degree. Okay, kita nak theta in degree. So kita tengok kat sini, theta kita adalah, okay, angle bagi RPQ. Okay, so itu adalah kita punya theta kita. Okay, so kita lihat tadi syaratnya mesti semua sisi mesti ada. Kalau semua sisi ada, so kita boleh bukan setakat nak cari angle kat sini, angle kat sini pun boleh, angle kat sini pun boleh. Okey, mana-mana pun boleh dengan syarat, okey, setiap sisi mesti ada value. Okey. So apa yang kita nak buat adalah, so sebagai contoh, ini kan, ini kita punya opposite kita. Okey, ini opposite kita. So ingat lagi, so 12.9 kuasa 2 sama dengan cos, okey, theta. Okey, ini mesti opposite. Okey. Lepas tu barulah kita sambung dengan 6.2 dengan 7.3. 6.2 kuasa 2 tambah 7.3 kuasa 2 tolak 2 salin balik 6.2 7.3. Okey. Okey, so sampai kat sini, okey, apa yang saya boleh bagi tips adalah tolong selesaikan 3 perkara, iaitu yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Okey, kita selesaikan 1, 2, 3 ni dulu. Okey. So yang pertama, untuk yang pertama adalah 12.9 kuasa 2. Okey, iaitu 166.41. Okey, lepas tu kita selesaikan yang kedua, 6.2 kuasa 2 tambah 7.3 kuasa 2, iaitu 91.73. And then kita selesaikan yang ketiga, 2 darab 6.2 darab 7.3. Okey, iaitu 90.52 cos theta. Okey, selesai ketiga-tiga tersebut, barulah kita pindahkan satu persatu. Kita pindahkan yang this one dulu. 166.41 pindahkan jadi tolak.
Okey. Lepas tu baru kita pindahkan yang this one. Okey. Dia akan jadi bahagi. Sama dengan cos theta. Kenapa dia jadi bahagi? Sebab hubungan, okey, kita tengok pada hubungannya. Okey, hubungan mereka adalah darab. Okey, bila hubungan mereka adalah darab, kita pindah sebelah akan jadi bahagi. Negatif tu masih lagi negatif. Alright. So kita tekan kalkulator 166.41 tolak dengan 91.43 bahagi dengan negatif 90.52. Okey, so kita akan dapat nilai negatif 0.82 83. Okey, cos theta. Alright. So lepas tu kita nak theta saja. Okey, apabila kita nak theta saja, so kita shift cos. Okey. Cos theta sahaja. Kita nak theta sahaja. So cos ni perlu dipindahkan. Okey, kita pindahkan dekat sebelah kiri. So apa yang jadi adalah cos inverse negatif 0.8283 sama dengan theta. So theta adalah, so kita tekan kalkulator, so akan dapat 145.93. Okey, 145.93 degree. Alright. Okey, so untuk kita sambung lagi, okey, soalan yang sama, okey. Kita nak find the value of theta in degree. Okey. So therefore kita tengok, okey, angle dan juga dia punya opposite. Okey, opposite-nya adalah 12 kuasa 2 sama dengan cos, okey, theta. So this one perlu opposite. And then baru kita lihat kepada 10 dan juga 11. Tolak dengan 2. Ini formula. Salin balik 10, 11. Mudah saja. Okey. Lepas tu kita nak kena selesaikan satu persatu. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Selesaikan yang di semua dulu. 12 kuasa 2 144, 10 kuasa 2 tambah 11 kuasa 2, 221 tolak dengan 2, 10, 11, 220 cos theta. Okey, barulah kita pindahkan satu persatu. 144 pindahkan this one jadi tolak 221, pindahkan this one pula jadi bahagi negatif 220 equals to cos theta. Okey, so pindahkan satu persatu. Okey, dan again, kenapa dia jadi bahagi? Sebab dekat sini, okey, dekat sini hubungannya adalah darab. Okey, bila pindah jadi bahagi, negatif tu masih lagi ada. Okey, so kita tekan kalkulator. 144 tolak 221 bahagi dengan negatif 220. Okey, awak akan dapat 0.35 iaitu cos theta. So kita nak theta sahaja, apa yang perlu kita buat adalah cos kita nak pindah sebelah lah. Kita nak theta sahaja. So therefore cos inverse, okey, 0.35 sama dengan theta. Okey, so therefore theta sama dengan 69.51 degree. Okey. Okey, so itulah dia cara penggunaan
cosine rule. Okey, dan yang terakhir untuk pada hari ini adalah kita nak solving problem. Okey. So solving problem, okey, kita ada satu soalan saja untuk solving problem untuk hari ini. Okey, ini yang terakhir. Okey, in the diagram RSP is a straight line. Okey, kita tengok RSP adalah straight line, Okey, maksudnya dia 180 darjah lah. Okey, and RQ sama dengan QP. RQ, okey, sama dengan QP, Okey. So kalau sini 11, maksudnya sini pun 11 cm lah. Okey. So itu maksud sama. And then find the smallest angle in triangle RPQS. In the triangle PQS. Okey. So kita tengok PQS, okey, kita tengok di bahagian sini. Okey. PQS, okey. Dekat mana angle yang paling kecil? Macam mana kita nak tahu angle tu angle yang paling kecil? Okey. So angle yang paling kecil mestilah opposite kepada shortest length. Okey. So kita tengok PS, QS ataupun QP yang the shortest length. So shortest length adalah 4. So 4 adalah opposite terhadap P. Okey, dia opposite terhadap P. So therefore kita perlu mencari yang smallest. So smallest angle adalah angle QPS. Okay, so therefore kita nak cari this one. Apakah degree, okay, terhadap QPS tersebut. Okay, so tak ada masalah. Okay, sebab apa tak ada masalah? Sebab kita tahu semua dia punya length. Okay, apabila semua length ada, so saya kata kita tiada masalah untuk mencari angle. Mana-mana angle pun tak apa. Tapi sekarang ni kita nak cari angle dekat sini. Okay, kita nak cari angle di sini iaitu QPS. Okay, so S ni P adalah Q. So kita nak cari angle QPS. Okay, so therefore yang bertentangan macam biasa, kita tulis dulu 4 kuasa 2 sama dengan yang bertentangan dengannya adalah cos theta tu lah. Cos theta tu adalah apa? Angle QPS tersebut lah. Okay, so this one mesti bertentangan. Okay, lepas tu barulah kita lihat pada 11 dan juga 12. And then tolak 2 adalah formula, masukkan balik 11, 12. Okay, and then macam biasa kita nak buat apa? 1 per 1. Okay, 1 per 1. So kita tekan kalkulator. 4 kuasa 2 16, 11 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 265 tolak dengan 264 cos apa yang kita nak cari. Alright, so lepas tu kita pindahkan dulu 16 tolak dengan 265. Lepas tu kita bahagi dengan negatif 264 sama dengan cos QPS. Okay, so macam biasa saya kata kenapa dia bahagi, sebab relation dekat sini adalah darab. Okay, kita pindah sebelah, bahagi, jadi bahagi. Okay, negatif masih lagi negatif. Dan kita nak QPS saja, so cos. Okay, cos ni perlu di transfer di sebelah. Okay, sebelum kita transfer kita perlu selesaikan dululah. 16 tolak 265 bahagi dengan negatif 264. Okay, 0.9432. Okay, and then cos pindah sebelah jadi cos inverse terhadap dia lah. Okay, so angle QPS adalah, okay, so kita masukkan shift cos answer. So ianya adalah
19.41. So therefore QPS adalah 19.41 degree. Okay, so itulah dia punya yang smallest angle. Okay, smallest angle di dalam diagram yang diberikan. Okay. Alright. So kita pergi kepada soalan yang kedua. Okay. Untuk menjawab soalan yang kedua, okay, kita nak RSQ, angle RSQ. So kita nak dekat sini. Okay. Tetapi apabila kita lihat dekat sini, kita tengok length, semua length ada dua length sahaja. Okay, ada satu length ni tertinggal. So bila ada satu length tertinggal, kita tak boleh cari. Okay, bila kita tak boleh cari. So bila case macam ni, kita memerlukan dulu angle di sini. Okay, cari dulu angle kat sini. So baru boleh kita mencari angle yang soalan hendak. Okay, sebab apa boleh cari angle kat sini? Kat sini length dia semua dah ada. So kita boleh mencari. Okay, so saya lukis balik kat sini. Okay, so kita nak length dekat sini dahulu, 4 cm, 11 cm, 12 cm. Okay, so macam mana kita nak kira length angle di dekat sini? Okay, dia kena bertentangan. Okay, so bertentangan adalah 11 kuasa 2 sama dengan, okay, opposite-nya adalah cos theta tersebutlah. Okay, so dia mesti opposite. Okay, lepas tu barulah kita lihat kepada 4 dan juga 12. Okay, 4 kuasa 2 tambah dengan 12 kuasa 2 tolak dengan 2, 4, 12. Okay. Okay, sesudah kita dah masukkan semua nilai kita, so boleh kita mencari nilai bagi theta macam biasa. Yang pertama, yang kedua dan juga yang ketiga. Kita kirakan dulu. Yang pertama 121, yang kedua 160, yang ketiga 96. Okey. Lepas tu kita pindahkan satu persatu, pindahkan this one dulu. 121 tolak 160 bahagi dengan negatif 96. Okey, cos theta. Okey, kenapa dia bahagi? Macam biasalah tadi kata dia punya relationship adalah darab. Okey, darab pindah sebelah jadi bahagi. Okey. So kita tekan kalkulator. 212 tolak 160 bahagi dengan negatif 96, 0.4063. Okey, cos theta. Dan kita nak theta sahaja, so therefore this one bawa kepada sebelah. Okey, so kita akan dapat cos inverse. Okey, bawa sebelah jadi cos inverse 0.4063. So theta, nilai theta kita adalah 66.03 degree. Okay, so therefore dekat sini adalah 66.03. Ini adalah 66.03 degree. Tetapi kita nak angle RSQ. Okay, RSQ. Okay, disebabkan oleh dia kata dekat sini RSP adalah straight line. Okay, RSP adalah straight line. So kita tahu, okay, bila straight line dia adalah 180. Okay, bila dia straight line dia adalah 180. So bolehlah kita mengirakan RSQ kita. Okay, so dekat sini kita dah tahu 66.03. So apa yang perlu kita buat adalah tolakkan sahaja. Okay, tolakkan sahaja untuk dapatkan value di sebelah kiri ni, iaitu RSQ. Okay, so therefore angle RSQ is equals to 180 minus dengan
66.03 degree. Okey. So jawapannya adalah (113.97). Alright, so itulah dia yang kita pelajari pada hari ini, iaitu cara menggunakan cosine rule. Saya harap semua orang faham dengan jelas penerangan perbincangan kita pada hari ini mengenai cosine rule. Okey, kita akan jumpa lagi selepas ini insya-Allah untuk next subtopik iaitu 9.3, iaitu angle of a triangle. Okey. Selamat mencuba membuat latihan dan jaga diri. Kita jumpa di next video. Thank you.